KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya hos anda hari ini Nisa K. Diharapkan penonton semua sihat sejahtera. Baiklah, anda sedang menonton sebuah program yang mana kita nak melihat hala tuju laluan kerjaya seseorang guru tersebut, sama ada mereka ini guru-guru di bilik darjah ataupun mereka yang menjadi para pensyarah atau yang terlibat di bahagian pentadbiran. Baiklah, untuk episod kali ini tajuk kita mentor berinspirasi, protege beraksi. Wah, satu tajuk yang saya kira agak menarik dan ramai penonton didik TV yang berkata kepada saya baru tahu wujudnya Sekolah Seni Malaysia. Kalau nak tahu Sekolah Seni Malaysia ini banyak orang kata apa silibus yang sangat-sangat menarik yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini bersama-sama dengan saya ialah Puan Zuraini Abdullah yang merupakan pengetua Sekolah Seni Malaysia Perak. Selamat datang, Puan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Baiklah, Puan, seperti yang saya sebutkan tadi, ramai yang datang kepada saya dan mengatakan bahawa Nisa, saya baru pertama kali tahu bahawa wujudnya Sekolah Seni Malaysia di negara kita, dan saya difahamkan ada 4 buah Sekolah Seni Malaysia di negara kita setakat ini. Mungkin Puan boleh ceritakan sebut sedikit tentang latar belakang dan bagaimana bermulanya Sekolah Seni Malaysia itu sendiri. Silakan, Puan. Okay, baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penubuhan Sekolah Seni Malaysia adalah sejajar dengan usaha KPM sebagaimana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang mana menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa dengan memperluas akses dan meningkatkan kualiti pendidikan selari dengan usaha untuk mengukuhkan sistem pendidikan negara yang lebih menyeluruh dan bukan berkisar kepada akademik semata-mata. Dan untuk pengetahuan, Sekolah Seni Malaysia ini ada 4 buah Sekolah Seni Malaysia. Pertama, Sekolah Seni Malaysia Johor mewakili zon selatan. Kemudian Sekolah Seni Malaysia Sarawak di negeri Sarawak. Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur mewakili zon tengah. Dan juga wujudnya Sekolah Seni Malaysia Perak sebagai mewakili zon utara. Dan sebuah sekolah yang menjalankan program kesenian iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Elopura atau dikenali juga sebagai Sekolah Seni Malaysia Sabah. Wah, ini sangat-sangat menarik dan mungkin lepas daripada episod ini ramai yang lebih berminat nak mengetahui dengan lebih lanjut. Dan saya difahamkan ya, Puan, bahawa guru-guru yang mengajar di Sekolah Seni Malaysia ini tidak dipanggil cikgu tetapi digelar sebagai jurulatih seni. Mungkin betul. Puan boleh jelaskan dengan lebih lanjut sebagai pengetua Sekolah Seni Malaysia Perak, apakah konsep jurulatih seni ini? Konsep jurulatih seni bertujuan untuk membangunkan bakat seni. Dan di kementerian memang mereka dikenali sebagai jawatan jurulatih dan sangat pentinglah dalam melahirkan generasi seniman pelapis kebangsaan yang berkualiti dan berdaya saing. Kerana kementerian sebenarnya perlu menyumbangkan lapisan seniman yang berkualiti menerusi program pembangunan yang telah dirangka di peringkat sekolah setiap tahun. Ramai seniman murid yang sebenarnya telah pun berjaya di peringkat antarabangsa pun ada dan telah menjadi juara remaja. Dan kita juga sebenarnya peranan jurulatih ini dia memainkan peranan yang sangat penting kerana dia mengenal pasti bakat seni yang ada dalam jiwa murid itu sendiri yang kita pilih masuk ke sekolah kita. Dan murid-murid ini pun sebenarnya bukanlah sebarang-sebarang ya. Murid-murid ini mereka perlu melalui sesi selahan seni nak masuk ke sekolah ni ataupun lebih dikenali sebagai temuduga lah ya. Jadi peringkat ini di mana murid-murid ni dia akan pilih 4 bidang. Di mana jurulatih kita pun ada dalam 4 bidang ini. Iaitu kita ada bidang seni visual, kita juga ada seni muzik, kita ada seni tari dan juga kita ada bidang seni teater. Saya rasa dalam ke-4 bidang tu saya boleh pergi pada bidang seni teater kot. Bolehlah cuba-cuba berlakon kan, walaupun tak tahulah apa kejadiannya. Tapi untuk menjadi jurulatih itu sendiri, Puan, apakah proses bagi mereka untuk bergelar sebagai jurulatih? Mungkin boleh terangkan sedikit saja untuk penonton. Untuk menjadi seorang jurulatih di Sekolah Seni Malaysia, bukanlah
begitu sahaja maksudnya mereka ini perlu menguasai ilmu yang ada dengan melanjutkan pelajaran ke universiti, tempatan ataupun luar negara dan mestilah dalam bidang kesenian itu sendiri. Contoh, kita jurulatih di Sekolah Seni Malaysia ini akan berfokus kepada bidang lakonan, bidang contohnya jurulatih seni teater. Memang memiliki ijazah bidang seni teater. Ijazah untuk jurulatih seni tari memang memiliki ijazah bidang seni tari. Kalau jurulatih bidang seni visual dan juga seni muzik mesti memiliki ijazah dalam bidang itu sendiri. Selepas itu mereka perlu memohon, membuat resume, memohon kepada bahagian yang mengendalikan Sekolah Seni Malaysia adalah bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Selepas disaring akan ada temuduga yang khas untuk jurulatih-jurulatih ini. Selepas temuduga itu barulah mereka akan ditempatkan di mana-mana di Sekolah Seni Malaysia sekiranya mereka lulus. Selepas itu ada lagi program yang perlu mereka laksanakan. Untuk menjadi guru ini mereka perlu sambil menjadi jurulatih itu perlu menghadiri kursus dalam cuti atau KDC untuk sah bergelar sebagai seorang jurulatih di Sekolah Seni Malaysia. Jurulatih seni ini bukanlah calang-calang orang, banyak proses dan kelayakan yang perlu ada untuk bergelar jurulatih seni di Sekolah Seni Malaysia. Kita akan beristirahat seketika dan bercerita dengan lebih lanjut tentang laluan kerjaya seorang jurulatih seni ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih para penonton masih setia bersama kami di Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Puan Zuraini dari Sekolah Seni Malaysia Perak membincangkan laluan kerjaya seorang jurulatih seni di Sekolah Seni Malaysia. Baiklah Puan, saya nak tahu apakah antara peranan dan fungsi utama seorang jurulatih seni di Sekolah Seni Malaysia kepada murid-murid yang berada di sekolah seni. Peranan jurulatih ini sebenarnya sangat besar. Tanpa jurulatih, Sekolah Seni Malaysia tidak boleh wujud sendiri. Itu yang paling jelas dan nyata. Kerana jurulatih ini, mereka datang dengan bakat yang khas. Bakat yang dimiliki ini tidak dimiliki oleh guru-guru bidang akademik yang lain. Oleh itu, bila kita hendak menubuhkan Sekolah Seni Malaysia, memang wajib ada jurulatih dalam bidang kepakaran masing-masing. Dan oleh itu, jurulatih ini sebenarnya berperanan. Tugas mereka seperti seorang guru sebenarnya, iaitu mereka perlu mengendalikan aktiviti PDPC, pengajaran pembelajaran dalam kelas bagi mata pelajaran kesenian di Sekolah Seni Malaysia. Dan mereka ini akan mencukil bakat-bakat murid yang telah kita pilih untuk sesi sains seni. Maksudnya bila mereka dah masuk ke tingkatan 1 di Sekolah Seni Malaysia, kita kena kenal pasti bakat mereka. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada anak-anak didik kita yang mohon masuk ke Sekolah Seni Malaysia dengan minat mereka dalam bidang seni tari. Tetapi pada masa tingkatan 1 hingga tingkatan 3, murid-murid di semua sekolah seni di Malaysia ini, kita mewajibkan mereka untuk mempelajari 4 bidang ini. Seni visual, seni tari, seni teater dan seni muzik. Kerana kita tahu ini adalah asas. Yang mana kadang-kadang apabila anak-anak kita ini dia mula masuk ke Sekolah Seni Malaysia, katanya minat bidang tari. Tapi setelah mereka mengenali 4 bidang ini, mungkin mereka bertukar bidang ke bidang teater. Macam minat berlakon pula. Kita beri peluang kepada mereka untuk melihat bidang mana yang sebenarnya paling sesuai dengan jiwa mereka. Apabila anak-anak didik ini telah pun naik ke tingkatan 4, mereka akan membuat pengkhususan bidang. Pengurusan bidang ini. Sebab itu, sebagai seorang jurulatih, kita akan cuba membawa bakat itu dikeluarkan supaya mereka tahu yang mana yang terbaik untuk mereka. Ini sangat-sangat menarik sebab saya pasti ramai di luar sana yang pada asalnya sebenarnya saya minat menyanyi, saya minat itu, sebenarnya ini, tapi bila betul-betul belajar dan mendalami keempat-empat bidang, mereka menjumpai sebenarnya minat diorang di mana. Betul tak Puan? Ya, betul. Dan dari situ, apabila kita telah pun mengenal pasti minat murid ini, kita akan cipta program latihan seni. Kalau kami di Sekolah Seni Malaysia Perak, setiap tahun sekolah kami akan adakan malam gala yang kami kenali sebagai Malam Gala Sinaran Bintang. Dan kami baru saja melaksanakannya 2 dan 3 Disember baru saja dilaksanakan di Sekolah Seni Malaysia Perak. Kerana tujuannya adalah untuk kita mengetengahkan bakat murid itu dan kita mahu murid itu tahu bahawa sebenarnya
ini latihan yang telah dilaksanakan itu dan dapat kita taksirkan kemampuan mereka. Daripada kemampuan itulah mereka sendiri dapat membuat pilihan yang mana satu yang mereka minat sebenarnya. Betul. Dan ini kita perlukan, kita laksanakan demi untuk analisis keperluan kesenian itu sendiri. Betul. Dan kita laksanakan program yang kita rangkakan dan sebagai seorang jurulatih kita akan bawa keluar bakat yang ada itu, diketengahkan kepada masyarakat dan dari situ murid-murid ini sebenarnya kita telah membuat satu laluan kepada mereka untuk memilih bidang yang mereka minati dan juga mungkin telah memilih laluan kerjaya masa depan mereka. Betul, saya setuju. Tapi berbalik kepada jurulatih seni, kita ada 4 bidang yang utama iaitu teater, seni tari, seni muzik dan juga seni visual. Mungkin Puan boleh kembangkan lagi keempat-empat ataupun jenis-jenis bidang jurulatih seni ni, Puan. Okey, jurulatih seni ini sebenarnya kalau kita lihat dia ada 4 bidang. Tapi contoh macam bidang seni teater itu sendiri ada bidangnya yang lain. Di bawah subjek yang diajar di Sekolah Seni Malaysia adalah kalau bidang seni teater contohnya kita ada bidang lakonan, scenografi. Scenografi ya, kita menyediakan rekaan pentas dan sebagainya. Selepas itu kita juga ada bidang penulisan skrip dan kita juga ada produksi seni persembahan. Subjek wajib untuk semua subjek bidang tari, teater dan muzik di mana kita kenali sebagai seni persembahan. Mereka ini belajar bagaimana untuk mengendalikan produksi seni persembahan di masa akan datang lah. Jadi mungkin selepas dia keluar daripada sekolah, mereka ini sebenarnya telah bersedia untuk memiliki produksi sendiri. Tidak mustahil ya. Okey, seni tari pula ada 4 bidang, 4 subjek iaitu bidang tarian, bidang apresiasi tari, bidang koreografi tari dan juga subjek produksi seni persembahan. Dan seni muzik ada subjek alat muzik utama, okey, kemudian ada oral dan teori muzik, juga muzik komputer. Muzik komputer di sekolah seni. Mengikut teknologi semasa. Mengikut teknologi semasa. Dan juga subjek produksi seni persembahan. Kalau bidang seni visual lagi banyak. Kita dapat lihat dalam bidang seni visual ada sejarah dan pengurusan seni. Ada lukisan ya. Ada subjek reka bentuk industri. Ada reka bentuk craft. Ada multimedia kreatif. Ada seni halus 2D, ada seni halus 3D. Okey, dan kita ada juga visual komunikasi. Jadi subjeknya banyak. Dan kemahiran orang seni ini bukanlah belajar teater semua pandai yang 4 bidang. Jadi maksudnya jurulatih yang diperlukan di sekolah seni ini banyak mengikut kepakaran masing-masing. Kerana itulah bila mereka hendak masuk ke Sekolah Seni Malaysia perlu ada temuduga. Kerana kita hendak mengetahui yang mana satu kepakaran beliau, mana satu kepakaran seorang jurulatih itu. Baik, kita nak melihat mereka yang betul-betul boleh membawa murid-murid ini, memandu mereka ke arah yang lebih spesifik, yang betul-betul kena dengan jiwa mereka, betul tak Puan? Contohnya tadi Puan ada sebutkan mereka masuk dengan mungkin mata dan jiwa mereka dah target saya nak pergi kepada bidang seni teater, tapi bila pergi berlakon-berlakon tak bolehlah, saya sukalah buat rekaan seni pentas. Mungkin ada bakat yang dicungkil daripada situ kan Puan? Itu jurulatih sebenarnya sangat memainkan peranan untuk mewujudkan rasa minat dan membuka minda murid-murid kita. Sebab itu kami di Sekolah Seni Malaysia Perak sendiri tahun 2017 murid baru tingkatan 2, 14 tahun. Dan dengan beraninya kita membawa anak-anak didik kita ke Spanyol, Spain, ke Costa Brava, satu tempat yang mungkin kita tak akan pergi kalau untuk berjalan-jalan. Kami masuk pertandingan di International Monolith Festival dan kami juara di sana. Dan ini terbuka di mana pertandingan ini melibatkan orang yang lebih dewasa daripada murid-murid itu sendiri dan kita yang umur 14 tahun ini yang menang sebenarnya. Jadi itulah kita kata peranan jurulatih itu sendiri ya, di mana mereka yang mendidik dan menghasilkan kualiti untuk anak-anak didik kita ini. Saya sangat-sangat teruja mendengarkan pencapaian antarabangsa adik-adik. Saya kira adik-adik lah walaupun saya muda lagi. Masih kita nak mengaku umur kan. Adik-adik berumur 14 tahun ini mampu mengharumkan nama sekolah, nama negara ke pertandingan yang mana bertanding dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa, mungkin pengalamannya jauh lebih besar, tapi satu perkara yang sangat-sangat dipuji dan mungkin ramai selepas ini yang saya sebutkan di awal tadi, berminat nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang Sekolah Seni Malaysia. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang kerjaya jurulatih seni Sekolah Seni Malaysia ini selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita nak rehat seketika. Jumpa lagi selepas ini di saluran Didik TV KPM.
Terima kasih masih bersama kami di Bina Upaya Guru di saluran didik TV KPM. Kita sedang membincangkan tentang kerjaya seorang jurulatih seni di Sekolah Seni Malaysia. Bersama-sama dengan saya, Pengetua Sekolah Seni Malaysia Perak, Puan Zuraini, membincangkan tentang apa itu Sekolah Seni Malaysia, tentang jurulatih seni dan bidang-bidang seni yang ada di Sekolah Seni Malaysia. Baiklah, saya nak tahu bagaimana seseorang jurulatih seni itu meningkatkan laluan kerjaya mereka apabila mereka bergelar sebagai seorang jurulatih seni, Puan. Okey, apabila mereka bergelar jurulatih seni di sekolah seni, sebenarnya mereka akan masuk dengan jawatan sebagai DG41. Baik. Okey, secara kontrak DG41 selama 1 hingga 3 tahun. Baik. Kemudian perkhidmatan ini akan diteruskan waktu 1 hingga 3 tahun ini mereka perlu menghadiri beberapa kursus lah. Baik. Contohnya adalah kursus transformasi minda, Baik. pembangunan guru baru dan juga program peningkatan jurulatih seni dan program mentor mentee dan juga orientasi kerja. Maksudnya sepanjang 3 tahun ini ada banyak kursus yang perlu dihadiri. Baik. Wajib dihadiri sebenarnya. Selepas itu, sewaktu mereka telah pun menjejak tahun ke-4 hingga ke-8 tahun, Baik. mereka perlu menghadiri 3 jenis kursus, iaitu kursus generik, Baik. kursus fungsian dan juga kursus dasar lah. Kemudian bila tiba kepada tahun 9, iaitu mereka telah pun berada di DG44 ya, 9 hingga 22 tahun, beberapa kursus wajib dihadiri adalah seperti kursus kompetensi, Baik. kursus elektif, kursus dasar, kursus generik lah, kursus fungsian dan juga kursus asas dan kompetensi mereka. Ini selalunya diuruskan oleh pihak sekolah, oleh pihak KPM sendiri. Baik. Bagi meningkatkan kerjaya. Sebab apabila tiba kepada DG52, mereka telah menjadi peneraju perubahan. Peneraju perubahan ini mereka telah bersedia untuk menjadi pemikir, di mana ada kursus pengukuhan untuk high order thinking skills, di mana kebanyakan mereka telah pun sepatutnya berada di jawatan sebagai pentadbir. Baik. Okey, bila berada di tahun yang seterusnya 25 hingga 36, 36 tahun dah lama tu ya. Tahun itu selalunya sudah berada di tahap DG52 dan mereka perlu menghadiri beberapa kursus lain, contohnya kursus kejurulatihan lah. Dan apabila mereka telah tiba kepada DG54, mereka ini telah sepatutnya menjadi pemikir strategik, Baik. di mana telah menjadi seperti contoh ya, di mana mungkin mereka perlu menghadiri ceramah, seminar, simposium, di mana pada tahap ini mereka perlu sebenarnya telah pun menjadi pentadbir-pentadbir di peringkat atasan. Dan itu rangkanya lah pada dasarnya untuk mereka menjadi jurulatih. Baik. Dan pada waktu yang telah di hujung DG54 ini, mereka sepatutnya telah melebarkan sayap mereka ke peringkat antarabangsa. Menghadiri simposium ya, menjadi contoh kepada negara-negara luar, mungkin mengadakan usaha sama dengan negara-negara luar lah. Itu yang kita harapkanlah kepada jurulatih kita. Ya, dan apabila ke negara-negara luar mungkin boleh menyerap idea-idea baru, bawa kepada sekolah, bawa kepada murid-murid untuk menjadikan murid-murid ini lebih baik. Segala orang kata apa yang saya dengar tadi, khusus-khusus peningkatan kualiti diri seseorang jurulatih seni itu adalah untuk disalurkan kembali kepada murid-murid di sekolah. Betul tak, Puan? Betul. Baiklah, untuk menjadi seorang jurulatih seni ini tadi kita ada sebutkan apakah antara kriteria asas, tapi mungkinkah ada peluang bagi mereka yang selama ini tidak ada orang kata apa ijazah ataupun sijil khusus untuk bidang itu menjadi jurulatih seni, ataupun wajib ada orang kata apa sijil ataupun ijazah yang daripada universiti-universiti yang tertentu? Sebenarnya untuk menjadi jurulatih seni, sebab yang kita tahu tadi, sebab mereka ini boleh dikatakan pakar. Baik. Dan memang kementerian pun sebenarnya sedang berusaha untuk membuat laluan pakar bidang kepada mereka, laluan pakar bidang kecemerlangan. Baik. Jadi oleh itu memang wajiblah kepada jurulatih seni ini, bila nak memohon mesti pastikan ada ijazah dalam bidang kesenian, dan kepakaran itu mesti bersesuaian dengan apa yang ditawarkan di Sekolah Seni Malaysia. Baik. Kalau tidak ada kepakaran itu, mungkin boleh menghadiri mana-mana kursus seperti yang diusahakan oleh JKKN ya, supaya mereka mendapat pengiktirafan sebagai jurulatih kebangsaan. Dan insya-Allah kalau memohon, mungkin jika ada rezeki dapat juga diterima, ditawarkan jawatan jurulatih di Sekolah Seni Malaysia. Baik, selama Sekolah Seni Malaysia ini beroperasi selama 1 tahun itu, berapa kali permohonan dibuka ataupun ianya dibuka sepanjang tahun? Untuk buat masa ini sebenarnya memang dibuka sepanjang tahun. Baik. Cuma temu duganya sahaja yang dijalankan mengikut keperluan.
Baik, sebagai seorang pengetua Sekolah Seni Malaysia Perak, apakah harapan Puan untuk Sekolah Seni Malaysia Perak maupun Sekolah Seni Malaysia yang ada di seluruh negara? Secara ringkasnya Puan, silakan. Sekolah Seni Malaysia ini adalah terutamanya khasnya untuk Sekolah Seni Malaysia Perak lah. Merupakan sekolah seni yang sesuai dan relevan dalam sistem pendidikan Malaysia. Sebenarnya sekolah-sekolah ini membuka peluang kepada anak-anak murid kita untuk menimba ilmu baru dan menjadikan peluang kejayaan masa depan. Kerana pada masa kini, kalau kita lihat kejayaan ini sebenarnya kalau kita murid-murid kita ni boleh mencipta kejayaan sendiri. Betul. Yang boleh dilakukan lah. Harapan saya semoga Sekolah Seni Malaysia ini sentiasa relevan dalam arus pendidikan pada hari ini dan menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka belajar di Sekolah Seni Malaysia. Baiklah, juga kepada mereka mungkin sekarang ini yang sedang mengambil kursus-kursus ataupun jurusan-jurusan berkaitan dengan seni persembahan dan sebagainya. Mungkin selepas ini anda tahu dah waktu nak memohon kerja nanti mungkin boleh pergi kepada Sekolah Seni Malaysia. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Zuraini binti Abdullah yang merupakan Pengetua Sekolah Seni Malaysia Perak sudi bersama-sama Bina Upaya Guru hari ini membincangkan tentang topik mentor. Apa tadi? Saya nampak dah mentor berinspirasi, protege beraksi. Maaf ya, tajuk saya kecil sikit. Susah sikit nak nampak. Baiklah Puan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM